Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to The Segment. Nama aku Hafiz dan kepada sesiapa yang masih belum subscribe to The Segment, aku harap korang boleh tekan butang subscribe dan kepada sesiapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Malam ni, malam kisah seram subscriber, malam podcast. Tapi sebelum tu guys, jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, welcome back. Macam aku cakapkan tadi, malam ni malam apa tadi aku cakap? Malam kisah seram subscriber. Tengok aku dah lupa nak cakap apa. Hari ni aku ada satu caller. Alright, satu caller baru yang ingin menceritakan tentang kisah seram beliau. Daripada umur dia kecil lah kan. Okay, dan aku ada dia dekat dalam talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Siapa cakap kat sana tu? Saya Boy. Boy. Boy Kalau Boy, dulu pun kita ada caller juga nama Boy, tapi ni bukan Boy yang tu Ni Boy lain lah. Okay. Boy, so Boy, cuba basically mungkin kau boleh memperkenalkan diri sikit dengan semua penonton-penonton di segmen. Boy kerja kat mana, Boy umur berapa dan sebagainya. Okay, basically aku umur 34. Sekarang aku tinggal di Banting. Aku bekerja di sektor swasta lah. Macam tu lah. So basically kau tinggal dekat Banting, kerja swasta. Ya, betul. I see. So Boy, dari mana kau dapat tahu The Segment ni Boy? Aku dapat tahu daripada segmen ni daripada kawan aku sendiri. Dia kata ada YouTuber yang menceritakan kisah seram. Lepas tu aku cubalah riki-riki kan, tengok. Mula-mula aku suggestion tu tak ada pun The Segment, cuma adalah yang lain macam cerita tu adalah yang ramai-ramai yang 2 orang tu. Santai Chill. Santai Chill. Lepas aku dah tengok 4-5 video baru dia suggestion dekat YouTube tu baru keluar nama kau. The Segment tu kan. I see. Push. Layan juga ni aku cakap brother ni kan. Itulah. Cakap why not aku share aku punya kisah seram ni kan. Alright, thank you so much bro sebab sudi untuk call, untuk sudi untuk orang kata untuk share kisah seram dengan kita orang kan. Okay, so Boy, malam ni berapa banyak cerita yang agak-agak kau nak kongsi dengan kita orang ni? Kalau diizinkan aku akan cerita 2 ni lah. 2 cerita pengalaman. 2 pengalaman 2 pengalaman aku lah. Okay, alright Boy. Okay. Jom kita start dengan cerita yang pertama. Okay, kisah yang pertama ni masa umur aku 10 tahun. Pada tu tahun tak silap aku 1997 masa tu. Okay, ketika tu orang tua aku semua keluar sebab dia orang nak pergi makan malam kan. Okay, untuk pengetahuan korang, aku ni dulu duduk di Kuala Selangor. Okay. Dan nama kampung aku ni dulu Kampung Pematang. Kampung Pematang, alright. Kalau korang type dekat situ Kampung Pematang, InsyaAllah korang akan
tahulah cerita-cerita yang seram lah kebanyakannya. Sebab kebanyakannya kat situ terus orang kata rumah kita orang ni dulu tapak-tapak kubur sebenarnya. Tapak-tapak kubur. Okey, Ya, alright. betul. Tapi tapak-tapak kubur tu kubur apa? Kubur orang Islam ke? Kubur orang Cina ke? Kebanyakannya kubur ahli keluarga ataupun kubur, aku tak pastilah sebab macam ni. Sebab dulu kalau ikutkan kawasan kampung aku ni dulu, dia macam dekat dengan Bukit Melawati. Okey. Okey, bila Bukit Melawati ni dulu kan ada sejarah diorang pesisiran sungai Kuala Selangor tu diorang jadikan macam orang kata tembok pertahanan lah dulu bagi Kesultanan Selangor dulu. Jadinya kebanyakannya ikut rasanya aku ni berdarah Bugis lah. Jadi nenek moyang aku ni memang sebenarnya dulu memang lanun lah cerita dia. Kan. Jadi berhijrah ke Kuala Selangor, lepas tu dia orang menetap di sana lah kan. Cuma bila dulu tertahu aku lah, memang dulu kan orang dulu kan memang tak ada orang kata tanah perkuburan yang khas kan. Betul. Jadi mana yang sempat dekat situ lah dia orang kubumikan. Oh, kisahnya. Okey, faham. Benda ni berlaku masa aku nak pergi toilet. Okey. Kalau nak tahu, kalau rumah fashion dulu kan, rumah kampung kan biasanya tandas dekat belakang rumah. Okey. Tandas dekat belakang rumah ni memang syok, memang kegemaran aku lah kan. Tapi masa tu kebetulan dah 10 malam, orang tua aku tak balik lagi. Okey, jadi aku pun dengan naifnya, biasalah, dah biasa kan, memang membuang time 10 ke 11 malam tu dah biasalah bagi aku. Jadi aku pergi dekat bilik air, aku ambil lah bagi macam biasalah. Jalan dekat belakang rumah aku ni dulu ada macam satu tempat pondok. Pondok yang dikatakan bukan pondok yang atas tu, tapi pondok yang bawah yang letak untuk letak basikal, letak barang-barang dulu kan. Okey. Okey, kat situ. Bila aku jalan je kat situ, aku dalam keadaan naifnya, dan aku tak tahu masa tu kenapa aku tak rasa seram. Tapi bila rumah aku naik, aku nampak ada seorang perempuan berbaju putih, berambut panjang, tegur aku. Ui, tegur Okey. Dalam senyuman yang sinis. Nak ke mana tu? Nak ke kau mana belum apa-apa lagi dah macam ni bro. Aduh. Okey, go ahead. Okey. Oi, meramah tengkuk aku. Okey, lepas tu aku macam terpana sekejap, tapi aku confirm masa tu aku tak ada rasa takut, walaupun bulu rumah aku dah naik. Yalah, budak 10 tahun kan, mungkin masa tu aku tak terfikir pula benda-benda macam tu kan. Lepas tu bila aku nak jawab balik je, sebelum aku nak jawab balik, aku nak pergi tandas, kepala dia berpusing 360 darjah. Okey. 360 darjah. Alright. Lepas tu aku ingatkan, yelah, sebab aku ni aku rabun, jadi aku ingatkan itu ilusi aku lah. Aku pun buat tak tahulah apa, pergilah ke toilet yang dekat belakang rumah ni. Okey, aku letak air, yelah, biasalah dengan ni kan. Tengah-tengah aku tengah sedap-sedap tu, dekat kalau tandas luar ni kan ada macam bumbung atas kan. Yes. Magazin tu kan. Yes. Okey, bunyi cakaran. Krek. 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 Okey. Masa tu apa yang aku cakap, aku ingat lah aku cakap, aku tengah nak membuang ni, janganlah kacau aku. Engkau kalau tak ada kerja lain, pergilah kacau orang lain. Aku spontan cakap macam tu. Sebab masa tu aku ingatkan bunyi burung ke apa kan. Yelah, malam-malam kan, kita pun tak tahu kan. Okey, lepas tu dah settle semua, pergi balik dekat tempat pondok tu, aku nampak perempuan yang sama dekat pondok tu tengah bercangkung.
Okey. Dan lepas tu dia ajak aku pergi pergi bermain dengan dia. Dan aku tanya dengan dia, apa nak main apa? Dia kata, kita mainlah apa-apa yang engkau suka. Lepas tu yelah, kita budak kan. Aku cakap, lepas tu aku pun jawab lah dia punya apa percakapan dia tu. Dia bercakap, nanti mak aku marah. Kan? Kalau engkau betul-betul nak main dengan aku, engkau jumpa orang tua aku dulu. Okey. Lepas tu aku pergi masuk rumah. Mak aku sampai je. Aku ceritalah balik kan. Lepas tu orang tua aku memang semua tak percaya. Memang tak percaya dekat aku. Lepas tu dijadikan cerita. Esok paginya mak aku tanya dengan aku, kau bermain dengan siapa malam tadi? Aku cakap, mana ada main dengan siapa? Tak, yang perempuan baju putih, rambut panjang tu yang minta kebenaran mak nak bawa engkau pergi main tu. Siapa? Dia memang betul minta kebenaran kat mak kau lah. Dia cerita dia, mak ai meremang bulu koma gua ni. Ya betul. Lepas tu mak aku tak cakap benda lain. Mak aku panggil arwah nenek aku. Buat apa yang patut. Dan masa dia berkomunikasi dengan benda tu, patah haram aku tak faham apa bahasa apa yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan apa makhluk tu. Mungkin bahasa Bugis ataupun bahasa orang-orang lama lah. Tapi memang aku rasa tak ada slang Melayu pun kot. Dalam bahasa Melayu lah bagulah. Memang tak ada lah. So bila dah macam tu, okay, selepas tu memang sejak daripada tu memang aku teruslah berterusan terbuka hijab aku sampai umur aku 19. Di mana waktu umur 19 tu lah baru ada orang kata nenek aku buat untuk tutup hijab. I see. So maknanya kenapa perlu ditutup hijab masa tepat waktu umur 19, aku tak pasti kenapa, sebab aku pun tak pernah tanya. Dan nenek aku dengan arwah tu aku pun tak pernah cerita. Tapi masa hijab kau terbuka pada umur kau 10 tahun kan, sebelum umur kau 10 tahun, ada tak apa-apa benda yang terjadi sebelum umur kau 10 tahun, sebelum kau dapat tahu yang hijab kau ni dah terbuka? Ada satu kejadian masa aku berumur 4 tahun tu lah. Okay. Cuba ceritakan sikit kejadian yang masa umur kau 4 tahun ni. Okay, masa umur aku 4 tahun ni, aku pernah nak bermain lah, maknanya nak main dengan api. Kebetulan masa tu kalau aku minta dengan orang tua aku mesti tak dapat. Kebetulan ada atuk saudara aku datang. Dia bersema-sema dengan ayah aku apa semua kan. Jadi aku ambil kesempatan tu untuk minta izin dengan dia untuk ambil mancis daripada dia. Okay. Okay. Ni aku masa tu memang tak ada apa. Memang budak-budak kan, memang mancis-mancis kan. Apa bakar-bakar daun apa semua kan. Bila aku pergi ke belakang rumah aku tu, dekat tapak yang sama yang aku jumpa apa makhluk tu, aku ternampak ada macam satu tubuh yang berwarna hitam, serba hitam. Betul-betul dalam pondok tu. Okay. Jadi insting aku masa tu, jelah budak kan, nampak benda yang hitam, nampak benda-benda jahat lah. Tak ada fikir benda lain. Aku tak tahu dengan serta-merta, aku tak tahu macam mana dan aku boleh keluarkan mancis tu. Lepas tu letakkan dekat dia punya belerang. Aku terus bakar pondok tu. Bakar pondok Dan ketika tu aku nampak bayang-bayang hitam tu terbakar sekali dalam kawasan pondok tu lah. Lepas tu
bila dah macam tu, nenek aku apa cakap, sebenarnya dia cakap dengan emak dengan ayah aku lah, budak ni sebenarnya udah nampak dah apa benda tu masa dia umur 4 tahun 5 tahun macam tu. Cuma korang je tak percaya dekat dia. Pasal apa? Sebab kejadian bakar pondok tu membuatkan orang kata 3-4 rumah memang kecoh lah. Kan? Apa dia orang kata, aku bakar pondok. Memang betul aku yang bakar pondok. Tapi masa tu aku tak ada explanation untuk cakap ada benda hitam. Kalau aku pernah cakap dengan dia orang ada benda hitam dalam tu. Tapi kebetulan jiran dekat sebelah rumah aku tu nampak memang aku bersorangan dekat situ. Adik-adik aku pun tak ada. I see. Jadi bila dah macam tu, orang ingat aku memang ialah budak nak main bakar-bakar. Orang ingat macam tu je lah. Habis kat situ je lah. Cuma lepas tu pun aku kena rotan jugalah. Of course lah, umur 4 tahun 5 tahun bakar pondok pula, memang kau kena lah. Memang kena lah kan. Apa orang kata, berbirat-birat jugalah. Ya tu. Tapi masa kejadian kau bakar pondok, okay, ini just a question lah, ini just soalan untuk kau Masa kau bakar pondok tu, kau nampak satu bangga hitam. Okay, kau bakar pondok tu. Adakah kejadian pada waktu tersebut ada kena-mengena dengan kejadian masa umur kau 10 tahun ni? Aku tak berapa pasti, tapi mengikut apa kata arwah nenek aku tu, dia kata memang itulah permulaan sebenarnya. I see. Hijab aku mula terbuka. Seram cerita kau ni. Yelah, kita budak-budak masa tu fikir yelah. Kita budak-budak fikir main. Mana fikir benda lain kan? Itu je lah yang kita fikir kan. Kan? Okay, tambah pula orang kata budak-budak kampung lagilah kan. Seronok lah budak-budak kampung dapat main mancis pula. Memang jakun lah. Memang pondok kau bakar. Pondok je. Settle masalah. Alright, jom kita teruskan dengan cerita nombor 2. Berlaku semasa umur aku 12 tahun, dah jenam. Okay. Yang di mana aku dipilih untuk buat perkhemahan lah. Under uniform pengakap. Okay, yang mana perkhemahan tu kena 3 hari 2 malam di Camp Rimba Temple Park Rawang. Temple Park Rawang. Okay, famous sebab tu. Right. Aku tak pastilah tempat tu masih buka lagi ke tak, tapi aku rasa dah tutup kot. Itu lah, aku pun rasa macam dah tutup, tapi aku pun tak sure. So guys, kalau korang tahu sama ada Temple Park tu masih buka atau tidak untuk perkemahan, unit pengakap ke, KRS ke dan sebagainya, korang komen di bawah. Okay boy, sambung boy. Okay. Maknanya kami bertolak tu daripada kampung aku dekat Kuala Selangor tu. Lepas main Jumaat lah. Maknanya ni kan, kita orang dah sampai sana lebih kurang dalam sebelum asar kot, ataupun 4 lebih macam tu, tapi sebelum asar lah. Okay, bila kita orang dah setting semua, kemah, lepas tu ada unggun api apa semua lah kan. Lepas tu tiba-tiba aku nak masuk ke kemah. Tiba-tiba ada satu bisikan dekat telinga aku yang mengatakan, kau dah masuk tempat aku, hati-hati ya. Uish. Tengah yelah, lebih kurang pukul lepas tu lah, dalam pukul 4-5 macam tu lah kan. Kau dah masuk tempat aku, hati-hati ya. Aduh, halus je suara dia. Aduh. Dan sekali lagi dengan minda ke anak-anakan, aku anggap itu macam mungkin imaginasi aku kan. Mungkin apa-apa je lah yang bermain di minda aku kan masa tu kan. Aku tak expect pun benda-benda tu. Bila tibanya malam lepas solat maghrib, ada salah seorang daripada peserta perkemahan tu hilang. Allah. Memang hilang, memang kita orang dah cari lah.
Dekat kawasan tu pun kalau nak tahu, dia ada satu bangunan perkhemahan satu. Lepas tu ada lagi satu bangunan yang bertingkat, tak silap aku. Yelah, betul lah. Okey, ada bangunan. Apa kita memang dah cek dah dekat tapak perkhemahan dengan tapak yang ada bangunan tu lah. Memang tak ada. Tu maknanya masing-masing dah gelabah lah. Masuklah dengan petugas-petugas kat situ, cikgu kat situ yang kan. Jadi masing-masing dah gelabah. Aku pergi jumpa cikgu aku. Aku tak tahu mananya datang idea aku. Suruh buat tahlil. Okey. Budak umur 12 tahun suruh buat tahlil. Lepas tu cikgu aku pun kata, apa kenapa nak buat tahlil? Siapa yang meninggal? Arwah-arwah kat sini tak aman. Serius. Aduh. Arwah-arwah dekat sini dekat tak aman. Okay, right. Ya. Dan kau jawab benda tu macam secara bersahaja. Bersahaja, tak ada niat pun. Tahu-tahu kau jawab je macam tu. Ya, betul. Aduh, apa kena dengan kau ni, boy. Okay, boy, teruskan. Okay, lepas tu cikgu aku cakap, apa mengarut lah benda-benda tu. Lepas tu aku cakap, tak apalah cikgu, kalau cikgu tak percaya tak apa, tapi kalau peserta tu hilang sampai esok pagi, siapa yang kena bertanggungjawab? Sebab yelah, macam aku cakap lah, aku pun tak tahu macam mana ada ilham yang mengatakan aku boleh cakap macam tu. Seolah-olah macam aku cakap macam tu macam orang dah dewasa. Kan. Lepas tu bila petugas dengan ni bincang, okey, dia orang buat tahlil. Lepas tu yang lead tahlil tu tanya dengan aku, okey, awak suruh kami kita semua buat tahlil, nak letak atas nama siapa? Betul juga kan? So aku cakap lah, letaklah atas nama apa, seluruh umat Islam yang dah meninggal. Dia kata okey, tak apa. Okey, dah settle tu, dah tahlil tu, kebetulan nampak macam budak berlari. Lari. Sebab kawasan camp tu dia curam tau. Dia lari tanpa berhenti sampai dia tak nampak yang ada curam. Dia bergolek-golek betul-betul dia bergolek-golek tu sampai dekat lingkaran yang kita buat tahlil tu. Okey, budak tu tiba-tiba ada. Maknanya budak tu dah balik lagi, kita orang memang nampak lah. Memang betul-betul dia sampai. Lepas betul-betul habis tahlil. Budak yang hilang tu? Ya. Waktu tu lebih kurang aku rasa mungkin sebelum pukul 12 kot. Lepas tu daripada penceritaan budak tu sendiri, dia kata dia tengah mandi masa tu. Tengah mandi, lepas tu ada orang memanggil dia. Lepas tu tahu-tahu dia dah tak tahu nak pergi mana. Padahal dia dekat dalam kawasan tu je sebenarnya. Dalam kawasan perkhemahan tu ataupun dekat bangunan tu je. Tapi dia kata dia memang tak jumpa siapa-siapa. I see. Jadi maknanya berkemungkinan pandangan budak tu ditutup lah. Ya, betul. Pada aku macam tu lah. Pandangan dia ditutup ataupun dia tu masuk ke kawasan yang bukan alam kita lah. Itu je lah penjelasan dia pun kalau kita nak fikirkan kan. Sebab dia dekat kawasan yang sama. Cuma dia tak nampak korang pun tak nampak dia. Ya, betul. Kan? Tapi nasib baik juga boy kau suruh baca tahlil Kalau tidak, aduh. Serius, aku rasa seingat-ingat aku lah, aku pun rasa kalau aku sendiri yang bercakap dengan idea aku yang budak-budak, tak mungkin aku yang menyuruh untuk buat tahlil tu. Yelah, budak-budak umur 12 tahun boy. Aku time pun 12 tahun nak suruh aku baca tahlil. Bukannya kita terror pun. Kan? Aduh. Tapi kira bagi aku boy, bagi aku benda tu orang kata bagai satu petunjuk ataupun pertolongan daripada benda-benda gaib yang membuatkan kau untuk bercakap macam tu
supaya cikgu-cikgu kau pun boleh terbuka minda untuk actually dengar pendapat kau untuk bacakan tahlil. Tapi bagi aku yang paling pelik, bila cikgu tu tanya kan nak tahlil untuk siapa, lepas tu kau pula jawab untuk arwah-arwah yang ada dekat sini. Aku macam itu tak boleh belah bro. Yelah. Itu sakit kepala kau dengar. Aduh yai. Alright boy, terima kasih sangat-sangat boy sebab share 2 cerita dengan The Segment untuk hari ni. And bagi aku cerita yang pertama, yang hijab kau terbuka pada umur kau 10 tahun. And tapi you know, bagi aku cerita yang pertama kau tu, kau punya mukadimah tak cantik babe. Kan mukadimah kau terus attack macam tu, dia boleh tanya pula kan nak pergi mana tu. Aduh, yang tu memang cannot. Aku tak boleh kan? Sebab aku terbayang-bayang juga sebab dekat area kampung dekat Kuala Pilah, which is bini aku punya kampung lah. Rumah papan, okay. So nak pergi toilet kau memang kena turun tangga, dan toilet tu dekat bahagian luar kan. Toilet tu dekat bahagian luar. Jadi bila kau menceritakan benda macam ni, aku terbayangkan rumah tu sebenarnya kan. And bila kau cakap yang ada perempuan tu tegur kau cakap nak pergi mana tu, aku macam okay, aku tak tahu lah. Nasib baik sekarang PKP, aku tak payah nak balik kampung, nak tidur kampung. So at least okay lah juga kot kan. Ya betul lah. Tapi pada aku yang savage, yang masa dia pusingan kepala 360 darjah tu, itu tak boleh belah boy. Tak boleh nak brain tu. Itu tak boleh brain. Itu tak boleh brain. Nasib baik time tukar rabun. Nasib baik time tukar rabun kan. Kau tak tahu apa benda yang jadi sebenarnya. Tapi tu lah boy, pelik sebab mungkin sebabkan kau tengah sakit perut sangat agaknya, kau pun macam tak terfikir benda tu apa sebenarnya kan. Mungkin lah. Okay, satu soalan untuk kau boy. Masa kau jumpa benda tu lah kan, perempuan tu lah, rupa dia tu macam mana? Cantik ke? Buruk ke? Muka biasa. Tapi bila dah dia dah pusingkan kepala tu, baru nampak apa wajah dia yang sebenar. Apa boy? tak payah explain lagi boy. Aku rasa aku tahu kot macam mana rupa dia kan. Okay. So itu cerita pertama. And then disambung pula dengan cerita yang umur kau 4 tahun bakar pondok. Kau memang betul-betul lah boy. Umur 4 tahun kau boleh bakar pondok gila betul. Alright. And then cerita kedua, perkemahan di Temple Park. Right. Orang hilang. Bagi aku cerita-cerita kau ni menarik. And again, aku paling suka cerita kau nombor 1 lah boy. Aku suka cerita kau nombor 1. Nombor 1 punya cerita macam orang kata dia bagi satu kali kan. Untuk yang cerita perkemahan tu, ada sebenarnya lagi part kedua yang lagi menyeramkan. Kalau korang nak dengar part nombor 2, kau nak cerita sekarang ke kau nak cerita next episode? Kau pilih. Kau pilih. Rasa macam nak cerita sekali lah terus, boleh ke? Okay, alright, jom let's go. Kita extend lagi. Kita cerita lagi. Tu selepas dah jumpa budak tu, apa budak tu dah kembali semula, kita orang nak tidur lah. Okay, bila nak tidur masuk dalam kemah. Lepas tu satu kemah tu ada 4 orang. Okay, lepas tu aku pergi gatal-gatal kira kaki orang. Okay, kaki yang ada 20. Kaki yang ada 20. Maknanya 12 kaki lagi tu mana? Maksudnya 12 kaki tu siapa punya kaki? Kemah ada 4 orang. Ya, maknanya kalau ada 8 lah. 8 kaki lah, takkan 9 pula kan. Tiba-tiba ada 3 kaki pula kan. Ini ada 20 kaki. Ada 20 tapak kaki yang kau dapat. Ya, betul. Kalau 20 tolak 8, mana datang lagi 12? Ya, maknanya mana lagi datang 6 orang. Ya Allah, betul. Ya Rabbi, aku punya meremang ni boy. Aku tak tahulah nak cakap macam mana boy. Serius boy. Aduh ya. Okay. Yang teruknya dan yang naifnya, apa kawan aku boleh tegur pula, kita ada 4 orang, kaki ada 20. Ya Allah. Maknanya 4 orang ni siapa? Tak tahu apa yang terjadi.
ada suara dekat dalam kemah tu yang tak nampak orang. Kami lah. Serius boy, serius tak main ni. Oi, kami lah. Dia boleh main. Kami lah. Boleh main macam tu lah. Berterabur. Confirm berterabur bro. Confirm. Yang tinggal dalam kemah tu cuma aku seorang je. Sebab apa aku tinggal, bukannya aku tak takut. Aku dah menggeletar-letar dah masa tu. Cumanya aku malas nak bangun dah. Aku cakap dalam hati, tak apalah, redha je lah. Redha je. Berani kau duduk nak redha-redha kan. Sebab masa tu memang aku dah aku rasa aku ni memang kaki tidur. Jadi bila dah pukul 11 lebih nak dekat pukul 12, mata aku dah ngantuk. Jadi aku pun malas nak bergerak, redha je lah. Sampai cikgu aku terpaksa panggil aku untuk tidur di kemah yang lain lah. So maknanya lepas tu kawan-kawan aku tanyalah, kenapa kau tak lari? Apa jawapan aku? Jawapan yang agak kurang cerdik lah. Aku malah nak bangun, ngantuk dah. Kalau aku jadi kau bro, penat ke tak penat ke, gua cabut bro. Tak, sebab mungkin masa tu perasaan malas aku dah mengantuk aku mengatasi segala-galanya kot. Alright. So ada lagi sambungan dia? Ada lagi sambungan dia untuk hari kedua pula. Okay. Okay, untuk hari kedua ni kisah terjadi pun lebih kurang macam kisah yang pertama. Cuma kali ni waktu dia tu agak awal sikit. Bila maksudnya betul-betul dah senja. Hari tu aku orang yang last mandi. Dan aku nak bila aku dah settle semua, maknanya nak pergi ke surau lah. Yang tempat bangunan yang daripada tapak perkemahan tu lebih kurang dalam 300 meter kot, lebih kurang. Okay, lepas tu aku turun okay, dia macam bangunan macam sekolah lah. Aku tak pasti sekolah ke, atau aku rasa lebih macam dorm lah kot, macam asrama kan. Dekat situ ada public phone. Dan apa yang aku nampak? Aku nampak salah seorang peserta lah, perempuan. Yang aku kenal lah perempuan tu, sebab dia pun satu sekolah dengan aku. Nama aku tak boleh mention lah, takut nanti orang tahu kan. Siapa dia kan. Kan bila ni aku nampak dia tengah bergayut telefon siapa aku tak pasti. Aku melintas je dia. Tiba-tiba perempuan tu mengilai. Perempuan yang tengah cakap telefon ni? Ya, betul. Perempuan tu mengilai. Masa tu timbul rasa takut aku. Sebab betul-betul dekat sebelah aku kan. Aku berlari semula pergi ke tapak perkemahan. Dan apa yang terjadi? Perempuan tu wajah yang sama, mengikut aku daripada belakang, tapi tak jejak kaki. Ui Allah, macam mana oi? Dia macam mana? Dia bukan mengikut aku dari belakang, tapi macam mana? Okay, kan kita berlari straight kan. Tapi dia berlari memandang kita. Maknanya dekat sebelah kita, tapi dia memandang kita. Faham tak? Faham. Dia macam terapung je lah. Macam gerak macam tu lah. Dia kalau dia dari belakang, kita tak nampak muka dia. Ini masalah, kita tengah lari, kita nampak muka dia. Maknanya dia selari lah dengan kau. Ya, betul. Dia selari sebelah kau ni, dan dia just gliding je. Mengilai. Ya Allah. InsyaAllah. Tapi muka macam muka member kau ni. Muka macam member, tapi mengilai dia, aku rasa ikutkanlah kalau secara tu dia mengilai tu, aku rasa satu camp tu boleh dengar. Boy, kuat boy. Lepas tu apa yang terjadi, aku pun buat benda yang sama dengan budak yang hari semalamnya yang
apa terjatuh tu kan. Sebab aku dah penat. Aku menggelosokkan diri aku je sampai ke tapak perkhemahan. Aku dah tak larat nak lari. Maknanya masa kau turun bukit tu kau just gelosor je lah. Menggelosor je lah. Aku cepat-cepat masuk dalam kemah. Aku tutup kemah. Masa tu memang memang kali pertama lah aku betul-betul menggigil yang teramat sangat. Memang macam nak demam tak demam masa tu. Dia bagi sekali memang boy Wih, bahaya ni. Dan lepas maghrib tu semua orang mencari aku lah kan. Apa mana aku, kenapa tak dekat surau. Rupanya aku dekat dalam kemah. Bila cikgu jumpa aku je, terdengar budak yang sebenarnya, budak perempuan yang sebenarnya yang jemaah benda tu tadi, sebenarnya dia pun tak pergi ke surau sebenarnya. Oh, dia pun tak pergi juga. Sebab dia ada uzur syar'i. Apa tu? Maknanya period lah. Oh, okey. Aku tiba-tiba macam uzur. Okey. Aku dengar kau cakap macam bahasa Arab tadi. Aku macam apa benda tu? Uzur. Okey. Sorry. Alright. Oh, so dia tak pergi surau. Dan yang tak sedapnya dia lah orang pertama yang diserang histeria malam tu. Oh, serang histeria yang tak syok ni. Malam tu mula-mula dia, lepas tu adalah dalam 7-8 orang budak perempuan kat situ histeria. Dia selalu macam tu boy. Dia kalau macam pergi camping dengan budak-budak perempuan ni, kalau seorang dah kena, sekali benda tu duk berjangkit kan. Yalah. Apa kebetulan pula yalah dalam keadaan yang dia yang berlemah tu kan. Oi. Tahan. Tapi sebenarnya pengalaman camping ni seronok sebenarnya boy kan. Betul. Seronok, memang seronok walaupun menakutkan. Aku pun ada juga satu pengalaman camping aku lah. Ni aku just nak cerita dengan kau. Aku nak kongsikan juga dengan penonton di segmen lah. Masa ni aku form 2 atau form 3 macam tu lah. Aku ada geng-geng pengakap aku yang sepatutnya kita orang nak pergi camping dengan tim pengakap lah. Dengan tim pengakap dekat Temple Park juga. Okay, sepatutnya nak pergi ke Temple Park, tapi disebabkan aku dengan beberapa kawan-kawan aku yang lain tertinggal bas untuk ke Temple Park, jadi kita orang tak dapat nak pergilah. Jadi satu senior ni, ada 1-2 orang senior, dia orang tu dah form 4, form 5 lah. Diorang cakap okay, siapa nak follow kita orang, kita buat camping tapi bukan under sekolah, kita buat camping sendiri-sendiri punya. Cakap nak pergi ke mana? Nak pergi ke Sungai Pisang. So aku masa tu dalam keadaan 50-50. Aku macam okay, jom kita pergi Sungai Pisang lah kan. So kita pergi Sungai Pisang. Kau tahu lah jalan nak pergi Sungai Pisang tu, dia ada terowong, dia nak kena masuk apa semua segala macam ni. Dan sampailah dekat camping betul. Sampai dah dekat camping spot ni lah. So camping spot ni kita orang memang pilih betul-betul berhadapan dengan air terjun tu tau kan. Kau tahu kan yang air terjun tu. Okay, so benda ni jadi sebab kita pergi satu malam je. Maknanya kita pergi camping satu malam, barbecue apa segala macam, then besok tu gerak balik. Sebab kita orang tak nak lama-lama. Sebab kita orang tak ada, orang kata bukan ada sekolah dan sebagainya. Kita orang just redah aja kan. So waktu malam tu tiba, aku ni pula ada satu PL aku suka main torchlight. Aku duk keteng macam tu kan. So bila malam, diorang pun dah start nak pasang ubun api apa semua nak bah. Masa tu ada penunuh Bunsen. Diorang ada penunuh Bunsen, ada mangkuk askar tu kan. Mangkuk askar tu untuk masak Maggi apa semua kan. So happy lah. Jadi masa tu pergi dalam 5 orang. 2 senior, lagi 3 ni junior lah kan. Jadi macam biasalah, yang senior tu ada yang bawa gitar apa semua. Okay, diorang pun malam tu pun main gitar dan duduk nyanyi. Jadi aku ni pula duduk dalam kawasan, duduk dalam orang kata nak kira macam bulatan lah. 5 orang ni kita buat bulat, tengah-tengah tu macam unggun api kecil lah kan. Jadi aku ni menghadap ke air terjun. Yang lain semua menghadap ke aku lah. Aku menghadap ke air terjun, lepas tu yang lain semua menghadap each other. So aku pun suka main torchlight, duk suluh. Ketek kan. Aku on, aku off. Aku on, aku off. Tapi at some certain point, bila aku buat macam tu, aku on, lepas tu aku off,
ada orang lain yang membalas benda tu dekat seberang sana. Kau faham tak? Dekat seberang air terjun tu, kan air terjun dia macam ada sungai tu kan, Yelah, sebelah sana ada macam orang tu membalas torchlight aku ni. Maknanya orang tu pun macam main torchlight juga, tik itu kan. So aku macam tak boleh fikir. Kita biasa lah, kita form 1 form 2 bukannya nak fikir apa sangat pun kan. Dalam kepala otak aku, oh mungkin itu tempat apa, tempat orang lain berkemah jugalah. Itu dalam kepala otak betul. aku kan. Sebab masa kita nak pergi tu pun ramai je orang yang pergi juga. Okay, betul lah. aku buat lagi 1, 2, 3. Aku kira macam aku on off sekali, on off 2 kali, on off 3 kali. And benda tu pun reply balik. Sekali, 2 kali, 3 kali. Aku macam apa benda ni kan. So aku bagi tahu member aku yang sebelah ni, cakap, bro, cuba kau tengok aku buat macam ni. So aku pun buat. Aku buat 1 time, 2 time, 3 time, and benda tu pun reply juga. Lepas tu member aku cakap, Peace, kau tahu tak yang kau buat tu sebenarnya dekat sana tak ada orang. Cakap, mana ada, tak mungkin lah, tak ada orang, dia cakap kan. Cakap, betul Peace, kalau kau tak percaya, kau suluh je kat situ, jangan main on off. Kau suluh je, kau tengok apa yang kau nampak. So aku pun suluh. Bila aku suluh, actually apa yang aku nampak dekat situ adalah macam dia macam bukit je. Dia tak ada siapa yang boleh duduk pun dekat situ sebenarnya. Maknanya kita bahagian lereng bukit ada sungai, lepas tu dia ada lereng bukit lagi sekali. Ya betul. Kan? And tak ada orang pun dekat sana. Aku dah pening kepala lah masa tu. Macam apakah benda ni kan. And then tiba-tiba salah seorang daripada senior aku ni, dia macam menjerit, Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar, dia cakap itu kan. Macam apa hal pula ni kan. And then semua pack barang malam tu juga pack barang, malam tu juga nak balik. Tapi salah seorang senior tu cakap jangan, sebab the moment kalau kita gerak malam tu juga, maybe tak jumpa jalan keluar. Kan. So dia kata relax, bagi tahu kenapa. So bila semua benda dah keadaan reda, dia nampak ada benda yang tengah melintas sungai tu, yang orang kata macam badan warna hitam besar, tapi air tu dah sampai paras dada dia tau. And benda tu macam berjalan melintasi sungai. Faham tak? Time tu yang dia menjerit sangat-sangat kan. Time tu jangan cakap banyak abang. Time tu kemah sebenarnya boleh masuk 2 orang je satu kemah. Kau tu bukan macam kemah zaman sekarang. Kemah zaman sekarang kan macam boleh masuk ramai orang kan. Ini dulu kemah yang kita pacak sendiri, kemah bentuk 3 segi tu. Okay. Kemah bentuk 3 segi, berapa orang boleh masuk? 2 orang je bang. Yang ni kita orang 5 orang bang dalam tu, menyempit dalam tu 5 orang. Memang tak bagi can lah. Memang tak bagi can ke. So senior aku yang berani tu, dia cakap, ini semua salah kau Peace. Tak apa hal pula salah aku. Yang kau pergi main torchlight duduk slow tadi, kenapa? Aku macam diam lah. Sebab mungkin memang itu salah aku lah kan. Duduk gatal main macam tu, memang padan muka lah. Betul lah. Tapi bila aku fikir balik kan, pengalaman time-time camping seronok boy. Memang best. Tak kira lah kau kena kacau ke, kisah seram ke apa kan. Memang kata itulah pengalaman yang kita takkan dapat sampai bila-bila lah. Betul. Kan? Aku setuju. Ya, betul. Sebab lepas kejadian tu pun aku still juga aktif jugalah pergi camping. Masa sekolah menengah, even sebelum aku kahwin pun. Cuma bila lepas kahwin ni memang bos aku memang tahu kan. Aku memang pernah ada sejarah dengan pernah boleh nampak kan. Jadi dia tak benarkan aku. Yelah, betul lah. Dia mengharamkan aku untuk pergi ke camping. Tak apa boy, dengar cakap bini tu sebenarnya kita bukan takut boy kan. Itu sebab kita sayang. Jangan risau boy, kita beli beras boy.
Aku paling geram kalau orang cakap, "Oi, kita beli beras." Ya, memang kita beli beras. Siapa yang masak tu? Dorang juga yang masak. Betul lah tu. So kepada sesiapa lelaki yang kat sana yang tengah tengok the segment sekarang ni, siapa beli beras? Korang beli beras ke bini korang beli beras? Okay boy, aku seronok betul lah boy borak dengan kau malam ni. Okay boy, sebelum kita gerak boy, kau ada apa-apa pesanan tak dekat penonton-penonton the segment untuk malam ni? Okay, untuk penonton-penonton the segment dan yang dah subscribe ataupun yang belum subscribe, bolehlah subscribe dan terus support channel ni, sebab tak ramai sebenarnya YouTuber yang berani untuk mengetengahkan kisah-kisah seram ni. Sebab terus orang kata memang yang buat konten seram ni memang ambil risiko jugalah sebenarnya. Jadi teruslah mendoakan yang membuat konten ni terus boleh membuat konten-konten yang boleh memberikan anda semua pengalaman dan pengajaran. InsyaAllah. Terima kasih boy. Okay guys, kepada sesiapa yang ingin kongsikan kisah seram dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada The Segment at hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM di Instagram at hellosegment. The Segment juga berada di Discord, The Segment Discord, korang boleh join link di bawah. Okay, The Segment Discord, korang boleh masuk, kau boleh chat dengan aku, kau boleh chat dengan boy dekat dalam Discord. Basically aku tengah kumpulkan semua subscriber untuk berinteraksi dalam tu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.